Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Tingkatan 1 Arif. Hari ini bersama saya lagi Cikgu Nur Fahmida. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita bagi standard kandungan 3.2 kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi cikgu harap di sisi kamu, di atas meja kamu ada buku teks, kertas, pensel, pemadam dan juga kalkulator saintifik. Sebab hari ini kita akan belajar cara nak menggunakan kalkulator saintifik. Okey? Cikgu harap kamu dah bersedia. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk standard kandungan kita masih lagi di 3.2 kuasa 3 dan punca kuasa 3. Dan untuk standard pembelajaran pada hari ini, kita akan fokus kepada dua sahaja, iaitu menentukan 3.2.5 menentukan punca kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan teknologi. Maksudnya kita akan buat pengiraan secara manual. Yang keenam iaitu 3.2.6 menentukan punca kuasa 3 suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi. Iaitu kita akan menggunakan kalkulator. Maksudnya pengiraan kita tu akan menggunakan kalkulator. Jadi cikgu harap kamu dah ada kalkulator saintifik. Siapa yang tak ada kalkulator saintifik, kamu boleh pergi beli dekat kedai-kedai buku yang ada di Jitra. Dia ada di Hasani Bookstore ada, di Pustaka Jitra pun ada. Dan kalau kamu nak beli, kamu beli yang FX 570 MS. Yang ni kiranya kalkulator ni kamu boleh guna sampai kamu tingkatan 5 lah. Dan kamu boleh bawa masuk dalam peperiksaan. Kalkulator digital kamu tak boleh guna. Kalkulator digital tu macam dia macam bentuk rupa macam handphone tu, tak boleh lah, kamu kena guna yang jenis macam ni sahaja, kalkulator saintifik. Okey, kita akan buat sedikit imbasan pembelajaran lepas. Okey, kita dah belajar dah dua standard pembelajaran yang lepas, iaitu 3.2.3 menyatakan hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi kamu dah tahu dah apa hubungan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, yang keempat iaitu 3.2.4 menentukan kuasa 3 suatu nombor tanpa dan menggunakan alat teknologi. Jadi kamu pun dah tahu dah macam mana nak menentukan kuasa 3 suatu nombor dan menggunakan alat teknologi iaitu kalkulator. Okey. Okey, untuk 3.2.5 hari ini, itu standard pembelajaran pada hari ini, iaitu menentukan punca kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan teknologi. Maksudnya kita akan buat pengiraan lah. Okey. Okey, pemfakturan perdana merupakan satu kaedah yang lebih sistematik untuk mencari punca kuasa 3 bagi suatu nombor yang lebih besar. Yang lebih besar ya. Okey, pemfakturan perdana ni apa dia? Okey, cikgu dah ulang benda ni banyak kali dah. Okey, pemfakturan perdana ni ialah kaedah yang kita gunakan untuk menentukan sesuatu kuasa. Contohnya kita nak guna kuasa 3 kan. Kita nak tahu sama ada dia adalah kuasa 3 sempurna ataupun tidak. Kita dah tahu dah. Jadi untuk yang ni kamu dia ada 3 kaedah, iaitu kaedah pemfakturan perdana, kaedah pokok faktor dan kaedah pembahagian berulang. Jadi 3 kaedah ni kamu boleh guna untuk menentukan punca kuasa 3 ke, nak menentukan kuasa 3 sempurna ke. Kamu dah tahu dah. Jadi menurut kepada buku teks, kalau kamu tengok buku teks muka surat 64, okey, kamu akan tengok di sebelah kanan tu ada tips Bestari. Jadi cikgu ambil di situlah. Pemfakturan perdana merupakan satu kaedah yang lebih sistematik untuk mencari punca kuasa 3 bagi suatu nombor yang lebih besar. Maksudnya nombor tu nilai dia besar.
macam 100 ke atas. Tak kisahlah 100 ke atas, 200 ke atas, 300 ke atas ke sampai atas tu. Maknanya perfakturan perdana adalah yang terbaik ataupun lebih sistematik. Maknanya kamu akan lagi nampak. Tapi cikgu tak menghalang kamu untuk menggunakan apa saja kaedah yang kamu suka. Dia ada 3 kaedah kan. Jadi kamu boleh guna mana-mana kaedah yang kamu suka dan lebih faham. Setengah orang dia lebih faham pembahagian berulang. Dia lebih nampak. So tak ada masalah. Guna saja kaedah yang kamu suka. Okey. Yang seterusnya, punca kuasa 3 suatu nombor positif sentiasa bernilai positif, manakala punca kuasa 3 suatu nombor negatif sentiasa bernilai negatif. Okey, apa yang dimaksudkan ni? Okey. Kalau kamu tengok contoh kat bawah ni, cikgu buat positif, 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 positif. Jawapan yang kamu akan dapat adalah positif. Negatif, negatif, negatif. Ni, negatif, negatif, negatif. Kamu akan dapat jawapan dia negatif. Okey, contohnya macam 2 darab 2 darab 2. Okey, 2 darab 2 darab pula dengan 2. Kamu akan dapat jawapan dia positif lah. 2 darab 2 kamu akan dapat 4. 4 darab dengan 2 kamu akan dapat 8. Jadi 8 itu adalah nombor negatif. Okey? Nombor negatif. Okey, untuk positif. Untuk negatif pula, kamu kita bagi contoh Negatif 2 darab dengan negatif 2 darab pula dengan negatif 2. Okey, negatif 2 darab dengan negatif 2, kamu akan dapat positif lah sebab kita baru tengok 2. Kita akan dapat positif 4 sebab 2 darab 2 adalah 4. Jadi bila kamu darab pula dengan negatif 2, positif dengan negatif kamu akan dapat jawapan dia adalah negatif. 4 darab 2 kamu akan dapatlah 8. Jadi 4 darab dengan negatif 2 kamu akan dapat negatif 8. Okey? Okey, yang ni mesti kamu akan keliru. Kenapa negatif, negatif, negatif jawapan dia negatif? Okey, senang sahaja. Okey, cikgu akan tunjuk Negatif dengan negatif. Kita tengok yang 2 dulu. Negatif dengan negatif, kamu akan dapat jawapan dia positif sebenarnya. Okey. Negatif, negatif kamu akan dapat positif. Tapi bila kamu gabungkan pula positif dengan negatif yang ni, kamu gabung pula, positif, negatif kamu akan dapat jawapan dia negatif. Sebab itulah dia tulis kat sini, negatif, negatif, negatif akan mendapat negatif. Ataupun punca kuasa 3 satu nombor negatif sentiasa bernilai negatif. Sentiasa maksudnya dia tidak akan berubah. Okey? Dia tidak akan berubah. Okey. Untuk positif pun samalah. Kalau positif, 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 mestilah jawapan positif kan? Takkanlah positif, positif, positif jawapan negatif. Itu dah salah lah, pelik. Okey? Okey. Okey, kita tengok contoh bagi nombor bulat lah. Okey, punca kuasa 64. Jadi macam mana kita nak tahu dia adalah nombor bagi punca kuasa. Maksudnya macam mana kita nak kira dia? Kita hanya perlu buat macam ni sahaja. Okey, punca kuasa 3. Ingat simbol dia kena betul. Jadi 63 ni kamu boleh tengok dalam 64 ni kamu boleh tengok dekat jadual jadual kuasa 3 sempurna yang kamu buat tu. Jadi kamu boleh tengoklah 6. Apa 3 nombor yang didarabkan mendapat hasil dia 64. Jadi kamu tengok, okey, kamu akan dapat 4. 4 darab dengan 4 darab dengan 4. Jadi punca kuasa 3, 4 darab 4 darab dengan 4, kamu akan dapat 64. Jadi jawapan yang kamu akan dapat ialah 4. Okey. Untuk yang 216, punca kuasa 3, 216. Okey. Pertama sekali kena tahulah dulu. Punca kuasa 3 ni, simbol dia
Sekejap lah. Okey, punca kuasa 3. Okey, 216. Okey, kamu nak tahu dia adalah berapa nombor untuk 216. 216 ni adalah kuasa 3 sempurna. Dia dah dapat hasil. Jadi apa 3 nombor yang didarabkan bersama mendapatkan hasil 216. Jadi 216, bila kamu tengok dekat jadual kuasa 3 sempurna kamu akan tengok 6 darab dengan 6 darab dengan 6. Kamu akan dapat 216. Jadi untuk nombor bulat untuk punca kuasa 3 ni, kamu akan dapat jawapan dia adalah 6. Okey? Ataupun kalau kamu nak semak pun boleh. Okey. 4 contoh untuk yang A ni. 4 kuasa 3. Okey, kalau kamu tengok 4 kuasa 3, kamu boleh buatlah. 4 kuasa 3 ialah 4 darab 4 darab dengan 4. Darab dengan 4. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 64. Sama juga dengan 6. Kamu nak semak. Okey, nak semak betul ke? Punca kuasa 3 216 ni adalah hasil daripada 6. Okey. Kamu hanya buat 6 kuasa 3 ialah 6 darab 6 darab dengan 6. Jadi kamu akan dapat 216. Boleh juga kalau kamu nak semak pun boleh. Okey, untuk pecahan. Untuk pecahan ni dia lagi mudah sebenarnya. Dia tidaklah susah. Okey, kalau pecahan ni lagi mudah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita buat dulu dia punya rumah dia punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3. Oh lah. Cikgu padam dulu. Bagi cantik-cantik sikit. Jelas sikit. Okey. Okey. First kamu tengok dulu nombor yang atas. Pengangka dia. Okey. Apa 3 nombor yang didarabkan dapat 8? Okey. Kamu tengok dekat jadual. Jadual kuasa 3 sempurna tu. Yang kamu buat tu. Okey. Sebab tu cikgu suruh hafal. Jadual kuasa 3 sempurna tu. Sebabnya nanti kamu akan gunalah untuk pengiraan secara manual. Sebab tu jadual tu sangat penting dan kamu perlu ingat dan tahu. Ya. Okey, jadi untuk 8 kamu akan dapat okey, apa 3 nombor yang didarabkan dapat 8? Apa 3 nombor yang didarabkan mendapat nilai dia 8. So, kamu akan dapat 2. 2 per. Buat macam ni siap-siap. 2 per. Darab. Okey, kenapa cikgu buat macam ni? Sebabnya dia mestilah 3 kali. Ingatlah, kuasa 3, dia mesti dah didarab dengan nombor yang sama sebanyak 3 kali. Okey, untuk 125. 125, apa... dalam jadual kuasa 3 sempurna, apa 3 nombor yang didarabkan dapat 125. Jadi kamu tahulah bila kamu tengok kat jadual tu, okey, 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 maksudnya didarabkan sebanyak 3 kali. So dapat 5. Okey. Setakat ni faham lah? Okey, tengok yang atas tu. Okey, 2 darab 2 darab 2, 8. 5 darab 5 darab 5, kita akan dapat 125. Jadi, apa jawapan dia untuk punca kuasa 3, 8 per 125? Ialah 2 per 5. Okey, 2 per 5. Okey, kalau kamu nak semak pun boleh. 2 per 5 darab 2 per 5 darab 2 per 5. Nak darab, kamu darab saja yang atas ni dulu. Darablah 2 darab 2 darab 2 dapat 8. 5 darab 5, 25. 25 darab 5 akan dapat 125. Jadi samalah. Jadi sama jawapan yang di atas ni, soalan yang di atas ni. Okey? Okey, untuk pecahan campur ni pula. Kamu kena tukar dulu kepada pecahan tidak
wajar sebab dia memudahkan kamu. Kalau kamu terus jawab macam ni, kamu takkan faham lah. Susah kamu nak buat. Okey, senang sahaja. Kamu buat dulu punca kuasa 3. Okey. Kalau 3/8 ni kalau kat sekolah dulu kamu buat macam mana? 3/8. Okey. Cikgu matematik kamu di sekolah rendah mesti habaq kamu macam ni. Di bawah darab, di atas tambah. Okey, bawah darab, atas tambah. Jadi 3 darab dengan 8. Kamu akan dapat 24. 24 tambah pula dengan 3. Kamu akan dapat 27. Okey, kamu akan dapat 27. 27. Set lah. Okey, cikgu padam sekejap. Okey, buat kat tepi ni senang. Okey, kamu akan dapat okey, 27 per dengan 8. Ni biasa kamu tengoklah kalau pecahan tidak wajar di sekolah rendah pun macam ni jugalah. Bawah darab, atas kamu kena tambah. Okey, bila kamu dah buat darab bawah, atas tambah, kamu akan dapat 27 per dengan 8. Jadi 27/8 ni lah yang kita akan gunakan dalam pengiraan. Okey, kita tak akan guna dah lah. 3/8 ni kita tak guna dah sebabnya kita dah permudahkan dia kepada pecahan tidak wajar. Okey, untuk yang first, untuk langkah pertama, kamu tengoklah 27 ni, apa 3 nombor yang didarabkan mendapatkan hasil dia 27. Jadi bila tengok dekat jadual kuasa 3 sempurna tu, kamu tengok dekat jadual tu, okey, kamu akan dapat 3 darab dengan 3 darab dengan 3. Okey, kamu akan dapat macam ni. Okey, lepas tu jangan lupa simbol pecahan. Per tu, jangan lupa. Okey, tengok pula yang penyebut dia. Penyebut dia adalah 8. Jadi, apa 3 nombor yang didarabkan bersama mendapatkan hasil 8. Jadi, kamu tengok dekat jadual kuasa 3 sempurna kamu tu. Jadi, kamu tengok, okey, apa kuasa 3 sempurna yang dapat nilai dia 8. So, kamu tengok ialah 2 kuasa 3, iaitu 2 tu didarabkan sebanyak 3 kali. Jadi kamu dah siap dah. 3/2 darab 3/2 darab dengan 3/2. Jadi kamu dapat jawapan dia ialah 3/2. Jadi kalau kamu nak tukar dia sebagai pecahan bercampur balik pun boleh jadi 3/2. Kamu tukar kepada pecahan bercampur, dia akan jadi dapat 1. Okey, cikgu padam Ustaz dah sebab tulisan ni macam besar. Okey, kamu akan dapat 3/2. So, nak ubah dia kepada pecahan bercampur, dia akan jadi 1 per dengan 2. Okey, jadilah kita akan dapat. Okey, setakat ni kamu faham Kalau pecahan biasa tak apa, kamu boleh terus jawab. Kamu boleh terus buat pengiraan. Tapi kalau pecahan tu adalah pecahan bercampur, maksudnya dia campur nombor bulat dengan nombor pecahan, kamu kena permudahkan dahulu menjadi pecahan tidak wajar. Okey, sebab dia memudahkan kamu untuk buat pengiraan. Jadi bila kamu dah siap sampai jawapan dia, okey, kamu boleh tukar balik jawapan tu. Contoh macam 3/2 ni, kamu boleh tukar balik kepada pecahan bercampur. Yang macam ni. 1/2. Okey. Okey, kita tengok pula pecahan punca kuasa 3 bagi contoh perpuluhan. Perpuluhan ni lagi mudah lah. Dia sama juga macam nombor bulat. Cumanya dia ada titik perpuluhan. Sama sahaja. Jadi untuk nak faham, untuk nak tahu, okey. Buat dulu punca kuasa 3. Rumah dia ni. Okey, 0.027. Kamu fokus yang belakang dulu. Yang belakang tu 27 kan? Jadi apa nombor yang didarabkan mendapat nilai dia 0.027.
0.027. Jadi kamu akan tahu 0.027. Okey, kamu akan dapat nilai dia adalah 0.3. Okey, 0.3 kamu darab sebanyak 3 kali. Yalah, sebab dia punca kuasa 3 kan? Kuasa 3 mestilah didarabkan sebanyak 3 kali. Jadi apa yang kamu dapat? Kamu akan dapat 0.3. Macam tu, mudah sahaja. Okey? Ingat, perpulahan ni dia agak keliru bila kamu tak tahu berapa nilai kosong, titik pulahan tu dekat mana. Jadi kamu kena tengok betul-betul titik perpulahan tu dekat mana. Okey? Okey. Untuk yang E pula. E ialah, okey, E ni dia dah campur dengan ada simbol negatif. Bila dia campur dengan simbol negatif, dia kena tengok apa yang yang tadi kita dah baca. Dia kata kalau nombor tu positif, dia akan sentiasa positif. Tapi kalau dia adalah negatif, maksudnya nombornya sentiasa negatif untuk punca kuasa 3 ni. Jadi kalau negatif tu kena kekalkan. Okey, sebab dia sentiasa negatif. Okey, buat dulu rumah dia macam biasa. Jadi, apa dua nombor yang didarabkan dapat nilai 0.008. So, untuk dapat sifar 0.008 ialah negatif 0.2 darab dengan negatif 0.2 darab dengan negatif 0.2. Okey, kenapa cikgu buat kurungan? Sebabnya bila kamu ada simbol negatif, kamu kena buat kurungan lah. Sebab dia memudahkan kamu untuk tengok dan kamu nanti tak keliru. Sebab tiba-tiba kalau kamu buang negatif, bila kamu buang kurungan nanti kamu tak nampak dah. Okey, jadi kamu dah tahu dah. Punca kuasa 3 bagi sifar perpulahan sifar 8 ialah negatif sifar perpulahan 2. Okey, kamu dah dapat dah jawapan dia dekat sini. Jadi kamu dah tahu dah. Negatif sifar perpulahan sifar 8 adalah hasil darab daripada negatif sifar perpulahan 2 sebanyak 3 kali. Tapi kalau kamu nak semak pun boleh. Tengok betul ke tak betul. Jadi kamu ambil je lah jawapan ni. Yang ni. Kamu hanya punca kuasa 3 saja. Jadi 0.3 kuasa 3. Kamu darab dengan 3 kali, kamu akan dapat sifar perpulahan sifar 2, 7. Sama juga dengan negatif sifar perpulahan 2. Kamu letak kuasa 3 untuk semak. Jadi sifar perpulahan 2 darab sebanyak 3 kali, kamu akan dapat negatif sifar perpulahan sifar 8. Okey, kita dah tahu dah cara menentukan punca kuasa 3 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Jadi pengiraan itulah yang kita dah buat tadi tu. Okey, kita dah buat juga dekat nombor bulat, kita dah buat dekat nombor pecahan. Pecahan pun kita buat pada dua jenis pecahan, iaitu pecahan yang biasa dan satu lagi pecahan bercampur. Kalau pecahan bercampur, kamu kena permudahkan dulu menjadi pecahan tidak wajar. Lepas tu kita juga dah buat untuk perpuluhan yang positif dan perpuluhan negatif. Okey, sekarang ni kita akan teruskan kepada menentukan punca kuasa 3 suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi. Maksudnya kita akan gunakan kalkulator. Okey, make sure dekat kamu ada kalkulator sebab kita akan buat pengiraan ni bersama-sama. Okey? Okey, sekarang ni cikgu ada satu contoh lah. Macam mana kita nak buat punca kuasa 3/24. Okey, jadi dekat kamu kena ada kalkulator. Pegang kalkulator tu. Okey, onkan dulu. Hidupkan dulu. Okey, macam mana kita nak guna kuasa 3? Okey, kalau kamu tengok, hari tu kita dah belajar
kuasa 2 kan. Kuasa 2 simbol dia macam ni sahaja. Kalau dekat dalam kalkulator ni simbol dia macam ni. Macam tu sahaja. Kan? Okey. Dan ni kat sini ni. Okey. Dekat sini ni dia dah ada. Kalau dia kosong ni maksudnya dia adalah simbol bagi punca kuasa 2. Okey, tapi untuk punca kuasa 3, kamu kena tekan satu lagi button dekat kalkulator tu untuk dia keluar punca kuasa 3, iaitu button shift. Macam kita buat 2 hari lepas. Okey, button shift ni kamu kena tekan dulu. Jadi kamu tekan button shift. Okey, button shift ni tekan dulu. Okey, baru kamu tekan simbol punca kuasa 2 tu. Okey, kamu tekan punca kuasa 2. Okey, dia akan keluar simbol punca kuasa 3. Sebab dia pakai satu button yang sama. Okey, kalau kamu tak tekan button shift tu, dia akan keluar simbol bagi punca kuasa 2. Kamu tekan banyak kali pun dia akan keluar punca kuasa 2. Jadi untuk nak guna simbol punca kuasa 3, kamu tekan button shift dulu. Tekan button shift dan kamu tekan pula button punca kuasa 2 ni, automatik dia akan keluar punca kuasa 3. Okey, lepas tu tengok pula nilai yang dia bagi berapa adalah 24. Jadi dalam 24 tekan sajalah nombor 2 dan nombor 4. Jadi bila dah siap semua tu, okey, tak ada masalah. Okey, tekan saja button sama dengan. Dan kamu akan dapat jawapan dia 2. Okey, punca kuasa 3, 24. Okey, kamu akan dapat jawapan dia adalah 2.884. Okey, dia ambil dia cuma ambil 2 titik perpuluhan saja. Okey, dia ambil 2 titik perpuluhan saja. Okey, kamu akan dapat 2.88. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, untuk punca kuasa 3, kamu kena tekan satu button terlebih dahulu untuk keluarkan simbol punca kuasa 3. Okey, iaitu button shift. Button shift ni, button yang atas sekali ni. Yang ni, yang cikgu bulatkan ni. Okey, button shift ni kamu tekan sekali sahaja. Tekan button shift dan kamu tekan punca kuasa. Punca kuasa ni yang simbol punca kuasa 2 tu. Okey, kamu tekan dia akan keluar punca kuasa 3 automatik dan kamu hanya masukkan saja nilai. Kat sini dia letak 24. Jadi kamu tekan 2 dan 4. Okey, lepas kamu dah tekan 2 dan 4, okey, kamu terus boleh tekan sama dengan. Okey, tekan saja sama dengan, kamu akan dapat nilai dia. Kamu akan dapat hasil dia, iaitu 2.88. Okey? Okey, kamu kalau nak buat punca kuasa 3 ni, kamu jangan lupa tekan button shift. Kalau kamu tak tekan button shift, dia akan keluar simbol macam ni sahaja. Simbol ini. Yang ini kita panggil dia simbol punca kuasa 2. Okey, kalau kamu tak tekan button shift, dia akan keluar simbol ni sahaja. Dia akan simbol kuasa 2, punca kuasa 2. Tapi kalau kamu tekan shift, button shift ni, barulah dia akan keluar punca kuasa 3. Okey. Okey, sekarang ni cikgu ada bagi beberapa contoh, iaitu nombor bulat, pecahan, nombor pecahan ada 2 jenis pecahan dan nombor perpuluhan. Okey, kita tengok dulu untuk nombor bulat. Okey, punca kuasa 3 punca kuasa 3 15. Okey. Untuk cari ni mesti kita tekan shift punca kuasa, dia akan dapat punca kuasa 3 dan masuk saja nilai dia 15 dan kamu tekan saja sama dengan dan kamu akan dapat nilai dia ialah 2.4. Okey, kamu akan dapat nilai dia 2.466. Okey, kalau dah dapat 2.466 ni, tapi dia perlu dua saja titik perpuluhan.
Okey, maksudnya 6 yang belakang ni kamu kena bundarkanlah dengan nombor yang di depan dia. Tengok nombor depan dia berapa. Dia kurang daripada 4 atau melebihi 4. Kalau dia melebihi 4, kamu kena tambah 1. Bunda yang kamu belajar di sekolah rendah tu sama saja. Jadi kamu dapat jawapan dekat sini. Yang paling tepat ialah 2.47. Okey. Seterusnya ialah punca kuasa 3 negatif 74. Macam biasa tekan shift. Punca kuasa akan keluar punca kuasa 3. Simbol negatif ni simbol yang tolak kecil ni. Yang bawah ni. Mana dia? Ni. Tak, mana dia? Ni. Ni nombor ni. Okey. Tekan ni. Okey. Lepas tu masukkan saja nilai dia 74. Dia 74, tekan saja button sama dengan, kamu akan dapat negatif 4.199. Okey, bila kamu tengok dia ada 4.198 kan? Okey, boleh terus bunda, dia akan dapat negatif. Kamu akan dapat nilai dia negatif 4.20. Okey? Okey. Okey, seterusnya punca kuasa 3 164.2. 164.2. Jadi macam mana kamu nak buat? Kamu hanya tekankan sajalah shift kuasa 2. Masukkan nilai 164.2. Perpulahan ni button titik kecil di bawah ni. Okey, bawah ni. Okey, lepas tu tekankan sama dengan, kamu akan dapatlah jawapan dia, iaitu 5.48. Sebabnya kamu dah bunda siap-siap kan? Okey, seterusnya punca kuasa 3 7/9. Okey, mudah saja, shift kuasa 2 kamu akan dapat automatik kuasa 3, punca kuasa 3. Lepas tu tekan nombor 7 dan simbol bagi pecahan. Okey, simbol bagi pecahan ni, kalau kamu tengok kat kalkulator tu, dia tulis macam ni. A, B per C. Okey, ni adalah simbol bagi pecahan. Okey, yang ni ya, sebelah daripada simbol punca kuasa 2 ni. So, dia dekat sini je. Okey. Kamu tekan simbol tu, lepas tu tekan saja nombor 9. Automatik dia akan jadi 7/9 dan tekan saja button sama dengan. Bila tekan sama dengan, dia akan keluar jawapan sama ada dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan, tapi ikut pada soalan. Kalau dia tak cakap apa-apa, kamu boleh nyatakan perpuluhan ataupun pecahan. Kalau dalam kalkulator dia bagi perpuluhan, dia akan dapat jawapan 0.919, tapi kita bunda terus, kita akan dapat 0.92. Ataupun dalam bentuk pecahan, untuk nak dapat balik jawapan dalam bentuk pecahan, kamu tekan saja balik simbol A, B per C tu. Tekan je. Dia akan keluar dalam bentuk pecahan. Kalau dia tak keluar dalam bentuk pecahan pun tak apa. Okey? Ikut sukalah kamu nak bubuh pecahan ataupun perpuluhan. Okey? Okey. Yang kelima, E. Punca kuasa 3 negatif 1/2/5. Jadi negatif 1/2/5 ni kalau kamu nak tekan kalkulator terus. Okey. Shift kuasa 2. Okey, shift kuasa 2. Kamu tekan 1. Lepas tu kamu tekan simbol A, B per C. Untuk simbol pecahan. Okey, kamu tekan. Okey, masukkan pula 2 dan tekan lagi pecahan ni, A, B per C ni, dan masukkan nilai 5. Jadi dia akan jadi 1/2 dengan 5. Okey? Lepas tu tekan saja button sama dengan, dan dia akan keluar nilai dia dalam bentuk perpuluhan. Tak kisahlah, kalau nak buat perpuluhan boleh, nak buat bentuk pecahan pun tidak ada masalah. So, kamu akan dapat jawapan dia ialah 1.12.
Okey, tapi kalau dalam kalkulator dia jadi 1.118. So 8 tu kamu bunda teruslah. Sebab dia nak dua titik perpuluhan saja kan. Okey, jadi bila kamu dah bunda dia akan jadi 1.11. Okey? Okey, untuk pembelajaran hari ni kita dah tamat sudah. Kita dah belajar dua standard pembelajaran iaitu menentukan punca kuasa 3 tanpa menggunakan alat teknologi iaitu kalkulator, dan satu lagi kita menentukan punca kuasa 3 menggunakan alat teknologi iaitu kita buat pengiraan menggunakan kalkulator yang kita duk buat sekarang ni lah. Okey. Jadi untuk hari ni kita dah habis dah untuk standard pembelajaran 2 ni. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi, ada sikit lagi di bawah standard kandungan 3.2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Seperti biasa, selepas dah habis pembelajaran PDPR ni, cikgu akan bagi latihan pengukuhan untuk kamu buat latihan. Jadi kamu buat bersungguh-sungguh. Kalau kamu tak faham, kamu boleh hantar WhatsApp personal dengan saya pun tak apa. Jadi sebabnya saya nak tahu juga kamu faham ke tak apa yang saya ajar. Okey, sebabnya nanti mungkin nanti kita akan ada kelas bersemuka bulan 4 ni yang mana lah tahu kan. Saya tiba-tiba nak buat test ke, nak buat ujian ke, nak suruh kamu ingat balik ke macam mana ke. Susah. Jadi kamu kena buat latihan tu bersungguh-sungguh. Jadi setakat itu sajalah untuk pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.